Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan raja'a, rujuk. Perkataan rujuk maksudnya kembali. Rujuk ni mana ada kembali. Raja'a, kembali. Jadi kan bila orang cerai tu kan, dia rujuk balik, mana dia kembali balik. Jadi istirja' menuntut kembali. Mana kembali kepada siapa? Kepada Allah lah. Kan? Sebab Allah yang cipta musibah. Ya, musibah tu daripada Allah Ta'ala. Ujian, musibah ataupun makna dia ujian sama juga lah. Musibah, ujian, bencana. Ini makna daripada Allah Ta'ala. Dia timpakan kepada kita musibah kerana dia ujian. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Dan kita baca doa musibah. Baca doa ditimpa musibah. Jadi mula-mula sekali kita bila kena ada musibah, kita sebut yang terelak. Apabila seseorang tertimpa musibah, hendaklah dia mengucapkan mula-mula sekali, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Kami kepadanya kembali kepada Allah. Ya Allah, ujurni, berilah upah kepada aku, berilah ganjaran pahala kepada aku, fi musibati, dalam musibahku ini. Mana musibah sudah jadi pahala. Musibah, bencana, kesusahan, dia jadi pahala. Berilah pahala kepada aku dalam musibahku ini. Wakhlif, dan gantikanlah li untukku khairan, yang lebih baik, minha, darinya, daripada apa yang aku tertimpa musibah ni kan. Itulah dia. Minta Allah ganti yang lebih baik. Yang kita kena laga ke, laga dengan orang ke apa ke, macam doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mana ada orang nak musibah? Semua orang nak selamat daripada musibah. Tapi tak boleh nak. Ujian dan bencana tu Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita masing-masing. Tak sama. Orang ni Allah uji macam ni, orang tu Allah uji macam tu, kau ni uji macam ni. Bukan sama ujian. Tak sama. Ujian pada diri kita, ujian pada harta benda kita, ujian pada anak-anak kita, ujian pada pasangan kita, ujian pada kawan-kawan kita. Ujian sebenarnya. Ujian di tempat kerja dengan bos kita, atau ujian dengan para pekerja kita. Semua tak boleh lari. Memang tak boleh lari. Lari mana? Tak boleh lari. Lagi di atas dunia ni, nama dia dunia ni Darul Ibtila. Dunia ni nama dia Darul Ibtila, tempat untuk kita diuji. Jadi bila kita mana kita dah tahu bahawa kita ni sedang dalam diuji. Kita sekarang sedang dalam ujian. Sedar tak sedar, ingat tak ingat, kita sekarang sedang menjalani ujian kan? Ujian nak bangun subuh, nak sembahyang subuh, ujian. Ujian nak pergi solat jemaah, ujian. Aduh, malasnya, malas ujian. Lepas tu kita buat niaga untung pula, untung lagi. Pasal kau tak ada orang langsung lah. Hari-hari untung niaga ni. Ujian. Ujian. Tak boleh lari. Jadi kita sedar tak sedar. Jadi kita kena sedar lah bahawa apa yang sedang kita lalui dan telah kita lalui ujian Allah Ta'ala ke atas kita. Walanabluukum, Allah kata, wanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah kata kami uji kamu, wanabluukum, kami uji kamu, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Tuhan beritahu buruk baik ujian. Ya, Allah kata fitnatan sebagai fitnah.
sebagai ujian, sebagai musibah bencana. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Allah Ta'ala, kami itu maksud Allah lah. Allah sebut kami itu kerana apa? Ta'zim, mengagungkan diri dia lah. Dia mengagungkan diri dia sendiri. Itu kami. Bukan kata dia itu ramai, enggak lah. Kan? Dia Maha Esa. Itu Allah tadi. Jadi Allah Ta'ala berfirman sebut sini dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyyiris sabirin. Maka ayat tu wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyyiris sabirin. Ayatnya. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Oh, sabar ni maknanya sesuatu yang kita semua maklum sabar tu apa. Ya. Jadi kita tahu sabar tu apa. Sebab kita pernah menghadapi macam-macam ujian. Tapi kita sabar ke tak sabar. Menahan diri lah. Dari menahan diri daripada kita daripada bising, mengeluh, mengadu. Adalah dia. Siapakah dia orang-orang yang bersabar? Allah kata, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, asabatuhum musibah, dalam bahasa Melayu pun musibah juga. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Quran ini. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu kan. Ayat Quran ini surah Al-Baqarah 156. Ulaika alaihim, mereka itu di atas mereka salawatun min rabbihim, selawat daripada Tuhan mereka. Selawat daripada Allah. Min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa rahmah, dan rahmat, kasih sayang. Itu dia. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini selawat daripada Allah Ta'ala ni kan. Pengampunan daripada Allah, pengangkatan darjat daripada Allah. Kena bersabar. Jadi kita tak tahu sabar itu melainkan apabila kita dah kena musibah, baru kita tahu makna sabar. Kita boleh tahan ke tak boleh tahan? Kita nak melenting ke tak melenting? Itulah dia. Bila masa benar kita boleh ingat, nanti kita boleh sabar, InsyaAllah. Maknanya kita dapat petunjuk lah. Kita lah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Allah kata ulai kaum muhtadun. Kalau kita tak sabar, maka tak dapat petunjuk. Tak dapat selawat daripada Tuhan, selawat daripada Allah. Ini hadiah dia, hadiah besar. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga petunjuk atas orang yang bersabar di atas musibah. Jadi kita bila dah kena betul, kita boleh teringat cepat Allah. Alhamdulillah. Bila tak teriak tu yang ada macam macam tu kan, maki sana maki sini kan, kena buang kerja, kemudian marah dekat bos, buang kerja, aku kerja rajin begini gitu kan. Jadi padanya kena marah dalam urusan kerja, biasalah bos marah dekat kerja dah kan. Kena marah, sabar lah kena marah. Tak sabar berhenti kerja kan. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin, tak ada satu orang Islam pun, tak ada seorang Islam, tusibuhu musibatun, yang menimpanya satu musibah. Fayaqul, lalu dia berkata, ma amarahullah, apa yang Allah perintahkan dia untuk berkata. Dia disebut apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau baca hak tu, illa akhlafallahu lahu khairan minha, malaikat Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik daripada apa yang hilang daripada dia.
Dia kata. Jadi dia janji. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap itu wahyu yang Allah wahyukan padanya. Maknanya pasti dapatlah. Syarat kita ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Ya Allah, berilah upah pada aku. Berilah ganjaran pada aku. Berilah balasan pada aku. Agar fi musibati, maksud balasan kebaikanlah pada musibahku ini. Wa akhlif, dan gantikanlah li, untukku, khairan, yang lebih baik, minha, darinya. Kan pendek kan, boleh hafal tu. Tak boleh hafal, Google lah. Tulis Google. Tapi dia keluarkan tak, tapi kita hafal lah. Nak mudah lagi, download ChatGPT dalam handphone kita. Kita tanya dia jawab. Tapi dia semua. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita. Kita ni bila belajar sejarah kita kenal lah. Kemudian Ummu Salamah ni kan, yang berhijrah. Kisah dia, kisah semua kita tahu. Kisah dia hijrah tu kan. Masa dia nak hijrah dengan suami dia tu, tiba-tiba keluarga Ummu Salamah ni datang. Dia pegang, Ummu Salamah pegang anak dia. Dia tak bagi hijrah dengan suami dia. Kamu Ummu Salamah nak pergi seorang. Ini anak kami. Kan? Ini anak kami, puteri kami. Kami tak benar kan? Kau nak pergi? Dia tak boleh pergi. Ummu Salamah tak ada masalah. Pergi mak. Hijrahlah dia seorang diri. Sayang dia kepada isteri dia, sayang dia kepada baby. Ada baby juga tu. Kan? Baby seorang pun. Salamah pun. Tiga. Ini dia dengan anak dia. Tak boleh pergi. Lepas tu maknanya tak pergilah hijrah seorang-seorang. Ummu Salamah ni. Lepas tu pula, mari pula keluarga Abu Salamah. Mereka rampas baby itu daripada Ummu Salamah. Dia kata ini zuriat kami. Keluarga Abu Salamah. Ambil pula pisah anak dengan mak pula. Ummu Salamah ni dia kata aku ni keluar hari-hari menangis seorang-seorang. Setahun. Setahun keluar tiap-tiap hari keluar. Tunggu menangis kat situ. Teringat baby dia, teringat lelaki dia. Nabi Madinah apa dia lebih tu, 4 hari lebih. Kan, zaman dulu pun minggu nak jalan. Tiap-tiap hari sampai ke setahun lah. Sampai satu dah lama orang ni, lama-lama orang hati dia buat pun. Yalah kan, marah macam mana pun akhirnya hati ni dah lama kan. Satu orang mari tengok, belas family dia lah. Dia berjumpa, lelaki dia berjumpa family semua, apa tak kesian kau Salamah apa tengok. Setahun hari-hari dia pulang, hidup nangis situ setiap hari. Suruhlah dia pergi kat suami dia. Suruhlah. Lepaslah dia bilang dia pergi ikut lelaki dia. Dia kata kat Ummu Salamah, pergilah Ummu Salamah, aku nak ikut lelaki kamu, pergilah. Keluarga dia kata, aku tak jangan aku nak pergi, baby aku tak ada. Dia berapa bilang keluarga Ummu Salamah pula kata, kau dah pisahkan baby dia dengan mak dia. Kan? Hari-hari tu nangis, mak bagi baliklah anak dia. Dia pun sana belas jugalah. Dah setahun dah ni. Bagi balik dalam baby dia. Dia dapat baby dia, dia pun berkemat. Berkemat ambil utah dia, apa semua, ambil barang dia. Musafir semua-semua. Jadi dia pun tak keluar. Keluar sampai kat jalan tu, jumpa dengan satu orang Quraisy. Nama apa? Ingat, saya lupa lah nama dia. Saya selalu lupa nama ni. Siapa boleh ingat? Boleh Google, cari, beritahu nama dia. Lupa. Jadi sampai kat, dia kata, kamu nak pergi mana hari Ummu Salamah ni? Dia kata, aku nak pergi kat suami aku di Madinah. Weh, mana boleh kamu sampai seorang-seorang ni? Jauh ni. Kadang hari-hari baru balik daripada Syam, Negra. Tak masuk Mekah lagi. Tapi dia ni musyrik lah. Jom aku hantar. Jom. Nak aku sampai dia, jom kamu bawa anak ni. Tapi Madinah, jom aku hantar. Dia tak masuk Mekah, dia buat tu.
bawa balik tengok. Tak apa. Tak apa dia pun tak apa ikut lah. Dia pun bawa. Yalah, sampai tempat perhentian. Kan? Dia dudukkan unta Ummu Salamah, dia ikat di pokok tu, dia duduk di pokok lain. Dia duduk di pokok lain, berehat. Dia Ummu Salamah pun turunlah dengan baby dia, bagi susu baby dia makan apa semua. Bila sampai masa untuk bergerak, dia pun mari. Dia beritahu Ummu Salamah, jadi Ummu Salamah naik ke atas unta dia. Dia pun dirikan unta Ummu Salamah, dia pun bawa jalan. Macam tu lah perjalanan tadi kan. Berapa lama? Berapa hari perjalanan tu? Bukan sehari, dia unta. Berapa kilometer lebih Madinah, buka Madinah. Jadi mana sampailah nampak sayur-sayur Madinah tu kan, nampak sayur dekat Saniyatul Wada. Dekat tu Saniyatul Wada tu, maknanya Saniyatul Wada ni tempat orang hantar orang. Dia hantar keluarga lepas sampai situ, maknanya pergi lah. Ini kan, tempat perpisahan. Dia kata Ummu Salamah, tu kampung tu suami kamu ada kat situ. Dia Salamah pun pergi. Jadi Ummu Salamah ni teringat jasa dia kan. Dia sebut-sebut jasa boleh. Aku tak pernah jumpa orang musyrikin jahiliyah yang baik macam dia ni. Dan apa nama? Talha bukan Talha, apa nama? Google jumpa ya. Kan? Lelaki yang berhijrah bersama Ummu Salamah. Dia tu kan. Itu cerita dia. Jadi duduklah Ummu Salamah di Madinah dengan suami dia tadi, Abu Salamah. Sampailah satu masa Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah ni orang baik semua kan. Atau bini dia tak ada orang baik pada lelaki pula. Lelaki dia kan, tu yang terbaik bagi dia. Jadi bila Abu Salamah mati, Ummu Salamah ni dia dengarlah hadis tu yang bila orang ditimpa musibah kan, bacaan ni Allah inna lillahi, bila Abu Salamah meninggal tu baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah bila baca doa tu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, gantikanlah aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah yang terbaik bagi dia. Tapi dia baca juga, maka Allah ganti yang terbaik, lebih baik daripada Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang dah. Jadilah dia Ummul Mukminin. Masya-Allah. Kita baca. Osman bin Talha. Osman bin Talha. Saya selalu lupa nama ni. Selalu lupa. Bila cerita ni, saya lupa nama. So, Osman bin Talha ni kan. Dia akhirnya Muslim juga lah. Baik, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, ketika suamiku Abu Salamah wafat radhiyallahu anhu, aku berkata, siapakah orang Muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Yang betul suamiku yang terbaik. Rumah tangga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Maka Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah SAW. Beliau menikahi Ummu Salamah. Maka jadilah Ummu Salamah isteri kepada Nabi SAW, dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Sebab dia yang terbaik. Betullah kan. Kita kalau kita meninggal, isteri kita orang kahwin lagi, maknanya kalau dia tak jumpa lah dengan kita. Sebab tu Abu Darda ya. Ummu Darda kata Abu Darda dia belah Ummu Darda daripada kecil, anak yatim. Dia belah, lepas tu dia kahwin dengan Abu Darda. Abu Darda ni kan belah daripada kecil. Jadi bila Abu Darda nak mati, dia kata Abu Darda, kan kau dulu pinang aku dengan waris aku, sekarang aku pinang kau di dunia, aku pinang kau di akhirat. Kata Abu Darda kepada
Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi Abu Darda kata, dia kata kalau boleh dengan kau berkahwin selepasku. Dia kata Abu Darda kepada Abu Darda kata kepada Abu Darda lah, kalau macam tu, kalau boleh janganlah kau berkahwin selepasku sebab aku meninggal lah. Bukan kita boleh jumpa di sana. Itulah dia. Baik. Tapi kita pun tak, kalau kita pun tak confirm. Tak kan? Siapa berada di derajat mana, di level mana lah juga kita tak tahu. Mungkin isteri kita atas lagi dah. Kan? Mungkin seorang di sini, seorang di sana, kita tak tahu kan? Jadi Allah Ta'ala a'lam. Tapi yang penting bolehlah kita nak berdoa, tak salah apa. Kita berdoa lah supaya kita jumpa pula dalam syurga. Katakan bini kita. Kan? Gitu. Maka Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah. Beliau menikah Abu Salamah. Hendaklah seseorang juga membaca Allahu Rabbi la syarikalah. Ini ketika musibah pun boleh baca ni. Allahu Rabbi, Allah kaulah Tuhanku. Ya, la syarikalahu, Allah adalah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Sebab sesungguhnya musibah dan bencana yang menimpanya akan sirna. Sirna ni akan habislah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Allahumma man asabahu hammun aw ghammun, barang siapa yang tertimpa ham ni kedukaan ataupun kepayahan lah. Kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azan. Al-ham ni kesukaran, kesulitan, kepayahan. Payah sangat, jadi susah. Ya. Aw gham, duka cita. Ya kan? Kesedihan. Sebab dia terjemah duka kesedihan. Kalau dia terjemah ni duka dan kesedihan kan. Sebenarnya alham tu kepayahan, kesulitan. Kalau gham tu baru kedukaan, kemurungan. Kalau gham ni murung. Ini ubat lah. Ya, depression. Ini ubat lah. Ubat. Ya. Au suqmun, ataupun sakit. Saqam, sakit. Kalau kena ni, ya kan? Susah, sedih, atau murung tadi, atau sakit, au syiddah, ataupun apa nama kepayahan, tekanan kehidupan, tekanan perasaan, syiddah, syadid kan, syadid. Faqala, maka dia kata, Allahu Rabbi la syarikalah, Allah adalah Tuhanku, tiada sekutu baginya. Baca tu ya. Kushifa dzalika anhu, nescaya akan dihilangkan demikian itu daripadanya. Pendek ya. Pendeknya. Tak ada pendek sangat pun. Dia mana banyak-banyak. Pendek ya. Allahu Rabbi la syarikalah. Nak minta jam. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Sakit yang tadi kan? Ataupun buka wis sebab tu dia bagi jalan lebih dekat. Ikhtiar lah. Itulah dia kan. Jadi mana dia pendek doa ni. Doa kemurungan, doa kepayahan. Buat kerja tak jadi ni. Tak jadi buat kerja sebab jadi ni. Apa masalah ni? Nabi mandi tolak bala ni. Buat kerja diri pula. Kan? Pergi buang sial. Ada orang mana ni yang buang sial? Kena buang sial ni. Ada macam tu, agama dia macam tu. Minta doa kat Tuhan. Inilah pendek ya. Allahu Rabbi, pendek. Allah Rabbi la syarika la. Ini perkataan. Ya. Apa? Kusyifa anhu zalika nescaya. Dia ada makna nescaya, makna pasti. Pasal apa? Pasal ada man kat depan tu. Allahu Rabbi. Tengok tak? Hu dekat tu. Tu ahli bid'ah. Dia monyet. Fikir. Kan?
Dia pun nak pertahankan zikir yang Nabi ajar, dia pun tak berasa nak pertahankan pun. Zikir yang Nabi ajar tu tak berasa nak pertahankan pun. Zikir tak apa-apa ni kan. Kau bangun pertahan, kau ni kan buat video pertahan. Zikir ni dia ajar tak ada siapa nak berasa nak pertahankan zikir yang Nabi ajar tadi. Itulah dia, sedih kan? Tengok. Orang yang buat benda ni, kita orang yang diangkat dalam masyarakat, dalam institusi agama, kan? Majlis fatwa. Tapi dia pun jadi perosak bagi apa yang Nabi ajar. Bila kita pertahankan apa yang Nabi ajar ni, pasal mana faham? Apa salahnya? Itulah dalil dan hujah lepas tu. Betul baiklah ayat Quran. Memang betul lah Allahu la ilaha illa hu. Betul lah. Tapi Nabi tak pernah ajar yang tu. Quran ditafsirkan oleh hadis. Bila ambil Al-Quran saja tanpa ambil hadis, salah faham. Quran dia tak boleh nak berdiri dengan sendirinya tanpa hadis. Tak boleh. Sebab dia agama ni macam kita kata buruk. Dia ada dua sayap, seimbang. Quran, hadis. Ambil Quran saja nak tahu barang kan? Dalam Quran mana ada sebut kayak kapal berbulan? Dalam Quran mana ada sebut orang mati kena tanam, kena mandi? Mana ada sebut? Semua kena ambil pada hadis. Begitu juga pentafsiran zikir tadi. Mana ada beza zikir mufrad? Mana ada? Tak ada. Allah tu zikir mufrad, kita pernah ajar. Memang berlaku Al-Quran tu pun Tuhan suruh wazkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Tapi cara nak ingat tu siapa ajar kita? Rasulullah lah ajar kita. Ingat Allah yang banyak. Itu nak zikir yang zikir ni mengkhabarkan tentang Allah. Kalau kita sebut Allah, kita mengkhabarkan tentang Allah. Macam mana? Zikir ni mengkhabarkan tentang Allah. Subhanallah. Mana kita mengkhabarkan Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu mengkhabarkan tentang, itu zikir. Bukan Allah, 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 Allah. Itu tak. Kita ajar itu. Boleh ke tak boleh? Bila khilaf dengan Nabi tak boleh lah. Itu cerita dia. Baik, seterusnya. Ya, man tadi. Ada man, barang siapa. Bahasa Arab ni macam tu lah. Bila dia ada perkataan sesiapa gini, pasti tak lengkap. Ada pasti. Barang siapa? Jawapan pasti gini. Nah, itu bahasa Arab macam tu, man. Man aswabahu, barang siapa yang kena kemurungan, kesedihan, sakit, tekanan, maka dia kata Allahu Rabbi la syarika lahu. Nescaya, mana pasti. Ada mana pasti. Kusyifa, pasti akan dihilangkan, dibuka, dihilangkan daripadanya masalah tadi lah. Itu maksudnya. Tapi dia ingatlah, hafalah. Sebab kita tak tahu kita nak jumpa lepas ni kan. Daripada ujian dan musibah, ada ujian yang kita tak sedar dia ujian. Tapi dia ujian, kita tak sedar dia ujian. Macam orang duduk tengok pada malam tu kan, hujan turun. Tunggu kan, malam tadi pasal malam kan, hujan. Tunggulah orang tak ramai lah orang nak pergi kan. Tambah jual aiskrim pula. Siapa dah pakai aiskrim hujan-hujan ni? Jual air kan, boleh jual air. Musim panas tak ada orang. Itulah hujan. Macam ni Allah Rabbi la syarika lah. Itulah dia. Demikian pula ia membaca doa tertimpa kesulitan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, da'watul makrub, doa tertimpa kesulitan, kedukaan, kepayahan ni, kesukaran. Doa ni, Allahumma rahmataka arju. Jadi kita hafal. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu aku harapkan.
fala takilni ila nafsi. Janganlah kau serahkan aku pada diriku. Jangan kau serahkan aku pada diri aku. Tarfata'in, sedikit mata. Ya, walaupun sesaat lah tu dah. Walau sesaat, jangan serahkan aku pada aku. Wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah bagiku urusanku semuanya. La ilaha illa anta. Tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Engkau. Jadi maksudnya doa ni pertautan hamba dengan Tuhan. Ikatan hamba dengan Tuhan. Doa ni ingatan hamba dengan Tuhan. Doa ni mana kita ingat Tuhan kalau kita berdoa. Kita minta kadang-kadang kita memerlukan, kita berhajat, yang bagi Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi, siapa pun tak boleh bagi. Kalau kita baca sembahyang kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, doa ni kita baca ni lepas solat, kenapa? Kau wajib lah. Itulah dia ajaran anjuran Nabi sallallahu. Ya Allah, tiada yang dapat menghalang bagi apa yang kau nak bagi. Apa yang Tuhan bagi, siapa pun tak halang. Dan kalau apa yang Tuhan tak nak bagi, siapa pun tak boleh bagi. Ya, tidak boleh memberi manfaat kemuliaan seseorang daripada engkau. Agar kemuliaan itu hanya Allah yang boleh bagi pengangkatan kerja, kemuliaan, kemurahan daripada Allah. Jadi kita duduk orang merenung hayati doa-doa tadi. Ya, maksudnya dapatkan kembali diri kita. Jangan biarkan diri kita tanpa ada yang mengarah kita. Saat Tuhan mengarah tanpa kita ingat siapa yang mengarah kita tadi. Jadi dapatkan diri kita. Maksud bagi tahu dekat dia siapa yang arah kita. Siapa yang jaga kita, siapa yang halang kita. Siapa yang bagi dekat kita. Allah, laisa fi kullin, laisa laka fi kullin illa Allah. Tak ada apa-apa bagi kita ni, hanya melainkan hanya Allah saja. Aku ada Allah. Bila orang kata aku ada Allah, siapa boleh nak buat apa dekat dia? Buatlah apa yang kamu nak buatlah. Tapi kamu boleh buat dalam kehidupan dunia saja. Jadi di doa. Di samping itu membaca doa yang kerap dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi kesulitan. Nabi pun menghadapi kesulitan. Ya. Nabi pun menghadapi kesulitan. Sebagai apa? Sebagai mananya untuk angkat darjat dia di sisi Allah Ta'ala. Dan sebagai untuk ajar umat dia supaya tiru dia. Nabi pun menghadapi kesulitan. Bahkan Nabi ini berdarah-darah, patah gigi, luka pipi. Ni topi besi kan? Topi besi kan ada punya rantai-rantai tu. Rantai ketika yang bukan rantai jenis bulat tu, rantai kan jenis macam besi nipis tu kan, di sambung-sambung jadi macam rantai. Jadi topi besi dia ada rantai tu untuk bila kena pedang tak kena leher lah. Sebab dia buat macam rantai tu kan, topi besi tu. Mana kena pedang ni tak kena leher lah. Jadi Nabi jatuh. Bila jatuh tersebab besi rantai tu mana terpikat masuk dalam pipi dia, masuk dalam. Sahabat digigit besi tu, digigit dari daripada pipi Nabi SAW. Itulah dia. Jadi kesulitan Nabi juga menghadapinya. Tapi Nabi telah dia teladan pada kita. Jadi Nabi sentiasa dekat dengan Allah, minta kepada Allah. Dia telah perang Badar juga, doa sampai jatuh. Bedak ni Abu Bakar aku ambil letak jatuh, Abu Bakar ambil letak jatuh. Abu Bakar cukup dah Rasulullah, cukup dah. Abu Bakar dia bagi hibah, tengok Nabi doa macam tu kan.
dalam kesulitan dari perang Badar. Jadi yakni beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Hari kita dah baca setiap pagi ni, tapi penghayatan tu dia tak main. Ada semua kita tahu. Ya. Kita tahu bila kesulitan dia baca. Aku pun lagi aula lah aku baca. Lagi utama lah aku baca. Aku pun dalam kesulitan juga. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha menguruskan, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Istighasah. Istighasah dengan Allah Ta'ala saja, bukan boleh dengan makhluk. Istighasah dalam perkara yang makhluk tak boleh bagi ya. Kalau tegak pinjam RM10 makhluk boleh bagi. Minta nyawa makhluk tak boleh bagi. Minta kesembuhan makhluk tak boleh bagi. Doktor, sembuhkanlah saya. Doktor kata saya pun sakit kau. Saya pun tak sembuh juga, sakit pun. Siapa yang menyembuhkan? Wa idza maritu fa huwa yashfi. Bila aku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kita hanya ambil sebab ya. Ambil sebab apa dia? Pergi jumpa doktor. Doktor bagi ubat ni makan tu. Ada yang lega, ada yang tak lega. Sebab yang melega kata Allah. Ubat ni hanya sebab. Allah jadikan dia sebagai sebab untuk sembuh. Dan kadang-kadang tak sama. Orang tu makan sebiji lega elok. Kita hantar satu papan pada apa pun. Satu papan untuk ubat. Hari-hari telan 3 kali sehari. Orang kita aku makan sedah dia kata. Sedah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega. Kalau pas sampai masa dia tak lega tak pakai ubat begitu. Itu cerita dia. Jadi tak apalah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Astaghith. Astaghithu sa. Sa berang tu. Dia ambil pada perkataan ghatha yaghuthu. Ghiyath. Istaghatha yastaghithu istighatha. Astaghithu saya minta tolong. Bukan sin sa. Sa. Itulah dia. Baca insya-Allah. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Jadi orang beriman ni segala urusan dia baik. Orang beriman ni itu dah betul. Jadi orang beriman ni semua urusan dia baik. Ditimpa musibah pun dia baik. Dia baca doa-doa ni. Dapat kesenangan, kemudahan pun baik. Hanya untuk orang beriman je. Orang kafir dia tak. Itulah dia. Yang keempat, menjauhi perbuatan yang mengundang kemarahan Allah ketika ditimpa musibah ni. Ada. Yang keempat ni, jauhilah ucapan-ucapan yang buruk, cakap-cakap yang dah tak elok ni kan. Marah orang, salah orang tu, salah orang ni. Aku dah cakap tadi, pasal kau tak dengar. Sekarang tengok, ambil dah kamu padan kau. Jangan kata aku. Kata kita bercakap benar macam tu. Orang cakap tak nak dengar, ambil lah padan kau. Jadi ini perkataan yang Tuhan tak suka. Tuhan tak suka perkataan. Boleh mana kita? Kenapa? Di mana? Apa? Yalah, cantik, ujian. Kan? Itu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah dia. Jauhilah ucapan-ucapan yang buruk, menampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencacar wajah, mencukur rambut. Cukur rambut pada musibah. Kenapa juga rambut? Sebab musibah. Nak buang sial. Meratap, mengeluh kepada manusia. Cerita ke orang begini. Senyaplah kalau cerita. Diam. Mengadu kepada Tuhan. Tuhan maha mengetahui. Tapi kita tak mengadu kepada dia. Ya Allah, kau maha mengetahui apa yang menimpa aku dan apa yang menimpa seluruh makhlukmu. Dan kau yang mencipta musibah itu. Maka hilangkanlah musibah itu kepada aku. Ya sahib al-hamdi innal hamma munfarijun
Orang yang berduka, yang suka, yang dalam kepayahan, semuanya kepayahan dan kesukaran dan kedukaan itu dia akan sirna, akan hilang. Abshir bi khairin fa inna as-sani'a huwa Allah. Bergembiralah kau, kerana yang buat itu adalah Allah. Jadi bila yang buat itu adalah Allah, ya kan? Maknanya mintalah pada Allah supaya dihilangkan musibah tadi. Wa idza bulita fasiq billahi wa ridarihi. Bila kamu kena uji, percayalah pada Allah dan redha dengan ujian itu. Dan alladhi yashful balwa huwa Allah, yang akan menghilangkan segala musibah bencana adalah Allah saja. Orang lain tak boleh. Tapi yang tahu orang. Sebab orang tak boleh hilangkan musibah kita. Ayo. Tapi sekadar kita nak minta nasihat pandangan boleh. Ya, kena ujian sikit lah. Ada nasihat apa pandangan yang boleh ya. Aku sekarang aku macam belum lah. Macam mana ya, aku doa tapi kan ada perlu lagi kepada motivasi. Kawan kita pun berilah motivasi. Semangat. Itulah Tuhan angkat derajat kau. Tuhan nak cuci dosa kau. Maka sudah banyak dekatkan diri dengan Tuhan tadi lah. Kan, bangun tengah malam, solat, munajat, habis wudu, solat, sujud lama-lama, minta dalam sujud, nangis-nangis. Kan? Jadi orang ni dia tak akan nanti tak akan jadi lembut lagi tak kena musibah. Musibah tu dia akan melembutkan hati. Barulah teringat, barulah terasa nak menangis. Setahun dah tak menangis. Jangan. Barulah. Oh ya Allah, aku tolong jalan ya Allah. Nangis. Nangis bukan orang dengar. Tuhan yang dengar. Kan? Merang-rang mata-mata kepada Tuhan. Oh, kan? Sungguh tidak. Masya-Allah, Allah nak hidupkan. Kata musibah. Masalah dan musibah tadi. Lepas tu pula minta mati. Ya, kalau macam ni mati pun tak apa. Ayo. Ada kan dia kata macam tu. Kalau jadi mati pun tak apa. Ini salah ni. Jangan minta mati. Berdoa minta mati pun tak boleh. Salah. Kan? Nabi kata la tatamanna ahadukumul maut, kan? Janganlah kamu bercita-cita untuk mati, jangan. Sakit tak mana pun. Jangan. Tapi ada juga orang tak tahan. Dia tak tahan. Itu doa lah lebih cepat sikit. Tak apa. Ada kawan saya, dia kena kanser darah. Mati dah. Mudah ni. Dia mati umur 40. Dia kurang dalam 10 tahun lepas pun. Jadi dia kenal dia bekas tentera kan. Jadi kat hospital apa? Tentera apa kan. Dia masuk situ. Saya telefon. Dia kena kemo. Kemo dia pecah merah ni. Cakap pun tak boleh lah. Tak tahu orang putih lah. Dia telefon. Saya telefon dah. Ustaz, pergi doa tu kan. Doa kan, pergi cepat sikit. Cepat apa? Tak tahan tak. Sakit tak tahan. Kalau ada apa saya doakan Allah mudahkan. Mudahkan kita pergi. Mudahkan tak salah. Mudah nak sembuh kan, mudah dia orang tak. Malam tu mati. Dan kita tengok Ustaz Elmi ni kan. Dia pergi doa. Allah Ustaz Elmi. Dekat hospital UM. Tapi kan, malam tu dia kan. Malam tu ingat malam kita masa kita pergi siang tu. Malam tu dia meninggal. Lalu bukan malam, lepas kita balik. Lepas kita balik dia meninggal. Terus Ustaz Elmi. Dia kanser dalam. Dia seorang pergi kawan dia juga. So ni kawan dia juga. Kawan kami lah. 2010 ni kan. 2010. Sakit lah. Sakit. Okay. Kanser. Ustaz Elmi kan. Mula dia operate kan. Dia buang pedu. Operate buang pedu. Padahal untuk umur ni kecil. Last tu bila meninggal satu je. Benar. Kan? Itulah dia. Biar solat jenazah kan ada apa-apa tu. Itu cerita dia lah kawan kita ni. Jadi Allah uji. Allah uji kau macam tu. Kita tak tahu ujian kita macam mana. Kemudian di sini
merintih sambil mengutuk. Oh, maki sana. Ada juga orang ni. Dia sakit, dia maki sana, dia maki si. Kan sebut kata-kata yang biasa kita sebut. Kataan makian tadi kan. Ada orang. Dan lain sebagainya. Cerita jahil ni, cerita kejahilan. Semua perbuatan itu dapat mengundang kemarahan Allah. Dah sakit pula, Allah murka pula. Pada sakit tu, dia nak cuci, bersih. Macam kita pergi dressing lah, accident muka kan. Pergi ke doktor, bukan doktor nak buat. Pula, dia tejeh lagi lah, luar. Kan, apa? Menjerit lagi tu kan. Dia bersih tu, dia bersih luka-luka tu. Pasal apa bersih luka? Pasal nak pergi kita elok lah. Tak kena tahan. Sakit tak tahan kan, luka doktor, nurse apa kan. Kena bisul ke apa kan, dia nak pergi urut dah. Dia picit lagi ke apa. Tu, sakit dia. Kita menjerit pun, dia tak heran lah. Dia tolonglah. Dia tak heran. Kenapa? Pasal dia nak tolong kita lah tu. Nak bagi sembuh. Ini dia. Jadi musibah macam tu juga. Jadi semua itu dapat mengundang kemarahan Allah serta meniadakan kesabaran dan meniadakan keredaan dalam menghadapi dan menerima musibah. Anda dapat membaca perincian perkara-perkara tersebut dalam buku ini, iaitu pada bab adab jenazah. Mula-mula huruf J. Kan? Ni dah masuk nun dah. Habis dah. Ni mim. Ni huruf mim. Jim dulu lah. Alif, ba, ta, ta, jim. Mula-mula ni dah habis dah ni. Ni mim dah masuk nun dah. Nak sampai ya wassalam dah. Habis dah. Dia kata adab jenazah dan adab menjenguk orang sakit. Itu ajaran itu kan. Ada ziarah ni. Baik, adab yang kelima, ketika tiba musibah ni, tidak mengeluh kepada makhluk. Mengeluh kepada makhluk merupakan tingkatan keluhan yang paling hina. Keluhan yang paling hina. Seseorang mengeluhkan penciptanya kepada manusia. Tuhan uji dia mengeluh ke orang. Ini tak boleh. Ia mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang. Dengan ujian yang Allah bagi dekat dia mengeluh. Padahal Allah tu Rahim, Maha Penyayang. Allah yang lebih sayang terhadap dirinya daripada dirinya sendiri. Kita sayang kat diri kita, Allah lagi sayang pada kita daripada kita sayang diri kita. Dan ibu kandungnya, mak kita sayang kat kita, Allah lagi sayang kat kita daripada mak kita sayang kita. Ia mengeluh kepada makhluk kerana musibah yang pencipta timpakan pada dirinya. Adakah manusia yang lebih sayang terhadap dirinya selain Allah? Allah lagi sayang pada kita daripada kita sayang pada kita. Sungguh benar perkataan seorang penyair. Wa idza atatka musibatun fasbir laha. Apabila datang kepada engkau musibah, maka sabarlah bagi musibah itu. Sabral karimi fa innahu huwa ahzamu. Seperti kesabaran orang yang mulia, karena memang begitulah dia seharusnya, semestinya. Wa idza syakawta ila al-khalaiqi innama. Apabila engkau mengadu kepada makhluk-makhluk ini, hanya sahaja tashkur rahiman ila alladhi la yarhamu. Engkau telah mengeluh Allah yang Maha Penyayang kepada makhluk yang tidak menyayangi. Itu kan orang tak heran pun tak tahu. Kan? Tentang orang pun tak tahu. Segala keluhan tadi mengeluhlah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Kan? Jadi musibah yang menimpa aku, maka hilangkanlah musibah ini dengan rahimmu, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan kelebihan kurniaanmu. Itu Allah minta kepada Allah. Allah nak tu. Tapi Allah tak ambil faedah pun lah. Tapi Allah nak kita buat macam tu. Yang keenam, meringankan musibah atas diri dengan mengingat kematian. Maksudnya musibah yang berat ni, kita ingatkan dia, kita hancurkan dengan ingat mati. Tak apalah kan, matinya dia.
musibah ni pula doa. Hilang segala musibah. Sesungguhnya mengingat kematian, mengingat musibah besar yang berupa hilangnya jiwa, keluarnya ruh, dan terputusnya amal. Tak boleh nak sembahyang apa, tak boleh nak naik kelas lah, tak boleh nak solat tarawih lah. Tak boleh lah, mati lah. Ramadan nak mari bulan kita pun tak tahu kita sampai dah. Ramadan kita tak. Ini dah Rabiul Akhir lah. Sampai Rabiul Akhir rejak. Rabiul Akhir tidak rejak kan? Rabiul Akhir sekarang bulan 9, Rabiul Akhir ni 9. Rejak, Syaban, 2 bulan ni Ramadan. Oh, bila awal tinggal. Daripada awal sampai akhir kan. Apa boleh jap kan? Baiklah. Dah baik. Apa lagi 2 bulan? Oh, 3 hari, 40 hari lagi. Belum tentu kita boleh sampai tu kan. Tak tahu. Kita hadis ni ramai tak tahu siapa hari je. Tapi kita minta lah boleh sampai lagi ya. Allah SWT kan. Boleh beribadah tambah lagi 83 tahun ibadah kita lebih lebih 83 tahun lah. Semalam Al-Qadar tu kan, kawan kita mati kemarin dah lah. Habis dah terputuslah amalannya. Jadi kematian itu akan membuat seseorang merasa ringan dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah kita lebih berat, musibah mati lebih berat. Bila mati tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak sabarlah. Sabar apa mati lah. Kan, pahala sabar ni masa kita hidup. Bila dah mati, bersabar dengan kematian. Orang yang hidup dah dapat pahala dengan matinya family dia di atas kesabaran tadi kan. Orang yang mati ni apa ya? Yang qata'a amalu. Tak boleh nak sabar lagi dah. Bila dah mati, peluang Tuhan bagi kita sekali ya peluang. Mungkin 7 tadi, hak tadi tak mari dah. Tak mari dah mungkin 7 tadi. Dah biar sekali ya. Juga. Jadi maknanya perbanyak dalam ibadah dalam masa tu lah. Faham. Jadi akan terasa ringan apabila ia membandingkannya dengan musibah kematian. Allah SWT menyebut kematian sebagai musibah. Allah sebut mati itu musibah dalam surah Al-Ma'idah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Kematian itu adalah musibah. Ayat tadi. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa mengingat kematian akan meringankan musibah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadhimil ladzat." Hendaklah kamu memperbanyakkan mengingatkan penghancur bagi segala kelazatan. Penghancur bagi segala kelazatan. Al-maut, yakni kematian. Perbanyakkan ingat mati. Disuruh kita ingat mati banyak. Fa'innahu lam yadhkurhu ahadun. Sesungguhnya tidak mengingati kematian itu oleh seseorang fi dhiqin minal 'aish, dalam kesempitan kehidupan. Nak makan hari ni nasi pun tak ada, kita tak nak makan. Orang kampung kita tak nak makan. Ingat kematian. Kan? Illa was'ahu alaihim, laka Allah akan lapangkan ke atasnya. Jadi Faustin dan orang sebagai antara orang kita makan beberapa hari. Tapi kita tengok budak-budak duk berlari macam tu juga lah, duk main sama-sama lagi. Sebab hari-hari dia tengok kematian. So aku pula pun tak lagi aku pula pun. Sebab tak tahu bos dia nak main bila. Dia tunggu mati dia pun. Nak lari pergi mana? Pergi Mesir pun tak boleh. Tak tembok. Alright. Lari dah lah. Orang suruh lari sana, pergi sana. Kena bom. Lari sana, kena bom. 40,000 orang dah mati kan.
40,000 lebih dah mati dah. Habis dah. Jadi hari-hari tengok mati ni jadi mali ya. Ingat ada hal terjabut berjalan dia marah orang nangis. Nangis apa? Isu kita pula. Isu dia pula. Kan? Ada hal dalam YouTube tu kan dia marah orang tu nangis kan. Anak dia dah mati, dia dah mati semua. Nangis. Kita cari, insya-Allah kita cari, kita akan cari. Dia pun dah tidak. Ada kat tu dia pun dah mati dah. Insya-Allah syahid lah. Tak boleh confirm. Dan dia kata insya-Allah lah. Jadi illa dzakarahu fi sa'atin wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqahu Allah alaihi. Dan tidaklah dia mengingatnya pada saat lapang, malaikat itu akan membuat jadi sempit. Bila keduk seronok, ingat mati. Jam. Tak jadi seronok. Istimewa seronok lagi malaikat cabut nyawa. Tak jadi nak seronok. Ya. Sebab dunia dia bukan tempat untuk kita berhibur. Dunia ni bukan tempat untuk kita seronok nak berpuasa. Dunia ni tempat kita diuji, terima ujian. Akhirat tempat terima balasan. Kan? Nak tengok dia result dia, lulus tak lulus. Maka tengok sana orang maka. Kan? Di sini kita nak Faisal hari ujian orang hari. Dia punya natijah hasil sana. Oh, lulus. Oh, alhamdulillah. Kan? Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Kan? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Oh, yang dapat kitab belah kanan dia kata, oh, baca kitab tu. Fa yaqul ha'um ni sudah. Ni. Iqra'u kitabiyah. Bacalah kitab aku. Kitabi ni aku lah. Kitabiyah. Aku punya kitab. Seronok. Baca kitab aku. Kan orang nak bagi kitab kat belakang dia. Sudah dia. Sudah lah. Habis dah. Kitab ni. Mana? Warah ubah ni. Belakang dia. Habis dah. Tak betul lah kitab ni. Antara tu lah makna satu kan. Tak tahu. Baik, yang ketujuh, meringankan musibah di atas dengan mengingat wafatnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi SAW berarti terputusnya wahyu daripada langit, dan termasuk musibah terbesar. Paling besar ni. Bukan kematian family kita. Kematian Rasulullah SAW musibah paling besar tu, yang dialami umat ini dan setiap Muslim. Apabila orang yang tertimpa musibah mengingat musibah besar ini, yakni wafatnya Nabi SAW, nescaya akan ringanlah atasnya musibah yang sedang dia hadapi. Sebab musibah yang besar tidak akan menjadi ringan kecuali dengan melihat musibah yang lebih besar daripadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza asaba ahadakum musibatun." Barang siapa yang dia ditimpa musibah, falyadhkur musibatahu biyya, maka hendaklah dia ingat musibah kewafatanku. Fa innaha min a'zamil masaib, kerana wafatku itu adalah musibah yang paling besar. Mengingat musibah terbesar ini akan meringankan seseorang atas musibah yang sedang dialaminya. Rasulullah SAW juga bersabda, liyu'azzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Hiburkanlah kaum muslimin atas musibah yang menimpa mereka dengan mengingat musibah kewafatanku. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Bila hari, cuba kita dah baca sejarah, sampai kita wafat Nabi, tak sampai lagi no? Tak sampai lagi. Boleh baca sendiri pun, selak anak. Tak tunggu ustaz baca alamat lagi, buka sendiri, tengok belakang tu tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kan, hari Nabi wafat tu sunyi sepi. Maksudnya tak sama langsung dengan hari Nabi masuk. Hari Nabi masuk ni meriah.
Budak-budak berlari sana sini, menyanyi, melompat, apa semua seronok dengan kehadiran Nabi Islam sampai ke Madinah tadi kan. Jadi Madinah dia ceria, seronok. Macam kita hari raya kan. Kita hari raya kita tak asal-asal lagi. Sahabat seronok tu. Tiba-tiba bila Nabi wafat tu kan, sunyi sepi, tak ada rumah malaikat. Budak mana sampai keluar rumah. Budak kecil tak keluar rumah. Yang bunyi hanya tangisan. Rumah ni dengar orang nangis. Rumah tu dengar orang nangis. Rumah ni dengar orang nangis. Rumah dekat. Sahabat-sahabat duduk di masjid. Duduk di masjid. Jadi tak tahu. Jadi tak tahu duduk. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, ada yang tak percaya. Umat dia tak boleh terima. Kan? Bila orang kata Rasulullah dah wafat, dia tak nak. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung dia. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung lagi dia. Dia cabut dah pedang dah. Rasulullah tak wafat, Rasulullah pergi jumpa Tuhan dia. Macam Nabi Musa pergi jumpa Tuhan. Abu Bakar tak sampai lagi. Abu Bakar duduk di rumah dia lagi. Nabi tak sempat ucap selamat tinggal pun pada kekasih dia, pada sahabat dia, pada bapa ketua dia. Tak sempat ucap selamat tinggal pun. Abu Bakar selamat tinggal tak ada. Abu Bakar tak tahu pun. Duduk rumah dia. Rumah dah ada di masjid tu. Begitu Rasulullah tak mati, Rasulullah pergi jumpa Tuhan dia. Macam Musa bin Imran pergi jumpa Tuhan. Dan Nabi akan kembali. Nabi akan potong sebelah tangan orang munafik ni dan kaki-kaki dia. Maka aku dah dengar Rasulullah wafat. Dia memang naik kuda dah. Sampai di masjid turun, dia nampak kuda depan tu. Dia pun masuk, dia tengok rumah tu. Dia bising, cakap kan. Dia pun tak tahu. Terus masuk ke bilik Aisyah, anak dia. Dia tengok Rasulullah sedang datang tutup. Dia pun pergi, dia selok. Maka dia kucuk dari Nabi SAW. Dia kata, kan, ya Rasulullah, dia kata maknanya, kan, selepas ini tidak ada lagi kesakitan ke atas, kan, selepas ini tidak ada lagi kematian ke atas, kan, kematian yang kau telah rasai, kematian kau telah merasainya dan kau tak tahu masalah di depan. Tengok begitu, kan. Maknanya Rasulullah punya sahabat baik, kan, orang baik. Dia tahu lah Rasulullah tu sakit, tapi tak tahu Rasulullah tu nak wafat, tak tahu. Jadi pun dia pun keluar. Dia keluar, dia kata, Umar, duduk. Umar tengok Abu Bakar, garang tadi kan. Tengok Abu Bakar, duduk. Maka Abu Bakar pun cakap, Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang sembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad dah mati. Okay. Tadi Umar kata tak mati kan? Umar kata dah mati. Sabar-sabar. Terkejut kan? Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa sembah Allah, Allah Maha hidup, Allah tak mati. Oh, baca ayat. Ya. Baca ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang berlalu sebelumnya para rasul. Afa in mata, maka apakah jika dia mati, atau qutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu nak berpatah balik di atas ke belakang dari murtad. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang berpatah balik murtad ke belakang, fala yadurullah syai'an, dia tak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah akan beri balasan kebaikan kepada orang-orang yang bersyukur. Sahabat kata yang riwayat hadis, dia kata, kami semua terlupa ayat ni. Sahabat ramai-ramai ni semua tak ingat ayat ni. Musibah besar yang menimpa melupakan mereka dengan ayat Quran. Sampai Umar pun terlupa. Kalau Umar ingat, dia tak kata macam tu. Rasulullah tak mati. Kalau dia ingat, maka Allah Ta'ala bagi Abu Bakar surga, dia ingat.
Oh, ini kelebihan Abu Bakar. Aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Allah dan orang-orang beriman tak mau melainkan hanya Abu Bakar seorang saja. Sebab tu kan, Khalifah Abu Bakar tadi pelantikan dia dengan nas Al-Quran. Nas Quran, dari Al-Quran pelantikan Abu Bakar. Thani ithnaini idhuma fil ghar. Satu berdua orang ketika mereka berada dalam gua. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakr. Hanya Abu Bakar. Manusia terbaik selepas para nabi. Ya. Tak ada perbalahan lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi musibah kematian, kewafatan Nabi tadi kan sungguh dahsyat. Sahabat tak boleh terima hakikat. Tak boleh terima. Manusia nombor dua Abu Bakar selepas para anbiya. Umar nombor dua selepas para anbiya. Dia pun mula-mula tak boleh terima hakikat. Tak terima. Orang yang dia sangat sayang dia, orang yang dia sayang pada diri dia, lebih sayang daripada bini dia, lebih sayang daripada anak-anak dia. Umar kata, ya Rasulullah, uhibbuka min kulli syai' illa min nafsi wa malika. Ya Rasulullah, aku cinta lebih dari segala sesuatu kecuali diriku. Aku sayang aku dulu, baru aku sayang kau. Tapi kita tahu, kamu belum beriman. Kamu belum beriman. La hatta akuna habba ilaika min nafsika. Sehingga kau sayang aku lebih daripada diri kau sendiri, baru kau ni kira beriman. Sempurna, dikira sempurna iman. Umar berkata, ya Rasulullah, uhibbuka min kulli syai' hatta min nafsi. Dia Umar berkata, ya Rasulullah, aku cintakan kau lebih dari segala sesuatu walaupun diriku. Nabi kata, ya Umar, sekarang baru sempurna iman kau, hai. Kecintaan para Nabi tadi lebih dari segala-galanya makhluk tadi kan. Itulah dia. Itu yang diperintahkan kita tadi. Tapi cinta Nabi ni kena ikutlah. Nabi suruh buat bukan apa nama sepanduk sana sepanduk sini, selawat sana selawat sini. Bukan itu cara dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ittiba' Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya mencintai Nabi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Yang ke-8-nya, insya-Allah menyadari adanya nikmat Allah pada musibah. Kita sedar pada musibah itu ada nikmat. Itu insya-Allah. Itu yang ke-8. Dia ada 10 kan? Insya-Allah kita ambilkan di sini yang ke-8. Itulah dia. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.